9.50. Okay, sebelum pukul 10 saya nak habiskan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni tajuk ni adalah pasal teknologi hijau. Tapi walaupun tajuk ni kita rasa macam dia senang, tajuk teknologi ni hijau ni macam senang. Tapi masalahnya soalan ni adalah soalan besar. Soalan kebat. Sekejap ya, start broadcast. Dan satu lagi soalan ni adalah yang paling current dengan situasi sekarang, iaitu adalah Olimpik Tokyo. Okay, now so hari ni saya nak cerita pasal Tokyo, Olimpik dekat Tokyo. Disebabkan Olimpik dekat Tokyo ni dia ada banyak menggunakan konsep teknologi hijau. Okay, right. So pernah dengar tak? Masa menengah rendah, you guys pernah belajar pasal teknologi hijau tak? Korang pernah belajar pasal teknologi hijau tak masa menengah rendah? Ke baru first time dengar teknologi hijau? Pernah dengar lah. Ha? Apa Fatia? Dah pernah dengar kan? Fatia mestilah dah pernah dengar. Dia buat projek besar tu. Dah pernah dengar. Dah kan? Menengah rendah pernah dengar tak teknologi hijau ni? Menengah rendah. Masa menengah rendah korang pernah belajar tak pasal teknologi hijau ni? Tak Tak pernah? First time dengar masa dekat... pernah? Pernah kan? Fatia macam pernah dulu kan pernah masuk projek dengan Cikgu Azimah kan? Ingat tak yang korang masuk tu? Ada kan? Tak ingat. Tak ingat? Adalah Cikgu Azimah kata dia pernah hantar korang masa korang form 2 kot. Oh, STEM tu ke? Itu bukan bina bangunan-bangunan tu ke? Oh, ya. Itu tu teknologi hijau kan? Kejap. Saya tengah nak share ni. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya kesabaran. Sekejap. Saya nak share screen. Macam ni lah kan. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Sekejap. Saya nak share screen. Tadi saya punya laptop problem. Sekarang iPad saya pula problem. Dia tak nak share screen. Start broadcast lah. Come on. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Start broadcast. Sekejap. La ilaha illallah. Sekejap. Saya cuba lagi sekali. Saya keluar. Sabar. Hari Isnin. Semua orang merajuk, semua orang grumpy. Dia punya line saya pun adalah grumpy. Join. Okay. Oh, patutlah. Saya tak masuk kan? Oh, patutlah. Okay, fine. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah cikgu-cikgu ramai nak pincin awal kan. Kalau asyik macam ni je. Bismillah. Yay! Okay, Alhamdulillah. Susah lah belajar macam ni kan. Tapi tak apalah nak buat macam mana kan. The show must goes on. Okay. Right. Okay. 10.4. So hari ni kita nak cerita pasal teknologi hijau. So saya dah ready dah ni nak cerita pasal Olimpik. Tokyo Olimpik. So dalam teknologi hijau ni sebenarnya cerita dia senang. Teknologi hijau ni kita nak cerita adalah satu teknologi yang dapat memelihara alam. Okey. Nah, so dalam tajuk ni kita nak cerita maksud teknologi hijau. Apakah kepentingan menggunakan teknologi hijau dalam melestarikan alam dan juga berkomunikasi aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. So, kita teruskan laju. Nah, bila kita cerita pasal teknologi hijau ni sebenarnya merujuk kepada dia ada 5 benda tau aspek. Teknologi hijau ni merujuk kepada pembangunan, aplikasi, peralatan dan juga sistem. Okey, untuk memelihara alam sekitar dan juga dapat meminimumkan kesan negatif. So, kesimpulannya teknologi hijau merujuk kepada pembangunan, aplikasi, peralatan atau sistem yang dapat memelihara alam sekitar serta dapat meminimumkan pengurangan kesan negatif. Okay, so kita nak cuba maintain alam sekitar kita. Now,
untuk kita Malaysia, dasar teknologi hijau ni baru untuk Malaysia. Dasar teknologi hijau ni kita baru mulakan pada tahun 2004. Ini baru nak buat dasar. Korang lahir 2004 kan? Betul tak? Bukan Betul. 2000? 2004. 2000 berapa korang lahir? 2004 cikgu. Oh betul lah, ni lahir lah kan? Okey, Betul. 2004. Okey, so dasar ni dia orang baru buat pada tahun 2009. So dalam dasar teknologi hijau ni, okey, dasar ni macam mana kita nak kategorikan apa-apa pembangunan sistem atau aplikasi ni sebagai teknologi hijau adalah satu sistem atau pembangunan atau aplikasi yang dapat meminimumkan degradasi alam sekitar. Degradasi ni maksudnya rosak. Apa-apa saja yang dapat mengurangkan kerosakan alam sekitar itu adalah termasuk dalam dasar teknologi hijau. So dasar teknologi hijau ni ada 5. So dasar teknologi hijau ni macam sejarah sikit tau. Dasar teknologi hijau ni pertama adalah untuk kurangkan kerosakan alam sekitar. Degradasi ni kerosakan. Kemudian mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang sikit. Maksudnya karbon dioksida, penghasilan gas karbon dioksida atau gas-gas rumah hijau yang sikit. Kemudian dia selamat untuk menyediakan persekitaran yang lebih sihat, lebih baik untuk semua hidupan. Masuk di sini selamat bukan untuk manusia je. Selamat di sini adalah untuk haiwan dan juga tumbuhan. So keyword nombor 3 tu selamat tetapi bukan selamat untuk kita je. Macam TV kat rumah tu selamat, macam dapur gas kat rumah tu selamat kalau betul. Tapi adakah dia selamat untuk alam sekitar? So dekat sini konteks selamat ni selamat kepada semua organisma hidup. Kemudian kelima, menjimatkan tenaga dan sumber asli dan juga menggalakkan penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. So ini adalah dasar teknologi hijau. Nah, dasar teknologi hijau ni dia ada 4 tonggak paling utama. Kalau saya cara nak ingat, saya kata saya ingat sate tau. Dia ada sosial, okay? Dia ada ekonomi, okay? Tenaga dan juga alam sekitar. Sosial, alam sekitar, tenaga dan juga ekonomi. So dasar teknologi hijau dia merangkumi 4 aspek utama. Sosial untuk manusia, interaksi kita. Kedua adalah alam sekitar. Alam sekitar ni merujuk kepada haiwan dan tumbuhan, tidak merosak. Orang kata dasar teknologi hijau ini juga melindungi haiwan dan juga tumbuhan. Tenaga, kita cuba preserve tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Bila kita cakap ekonomi, dasar teknologi hijau ni dapat menjana ekonomi. Okey, itu adalah teknologi hijau. Untuk kita Malaysia, dasar teknologi hijau ni kita kira hijau lagi tau untuk kita. Kita adalah sangat baru. Tetapi untuk negara-negara luar, dasar teknologi hijau ni which is dah 20 tahun lepas. Benda ni dah lama. Tetapi untuk Malaysia, kita adalah baru. Dan satu lagi dasar teknologi hijau sebenarnya bukanlah baru sangat untuk Malaysia. Cuma kita tidak expose. Macam saya nak cakap satu, Putrajaya. Putrajaya adalah satu-satu bandar yang banyak menggunakan dasar teknologi hijau. Macam saya kata hospital dia menggunakan air, dia boleh tadah air. And then sebenarnya Putrajaya tu dia nak gunakan public transport sebab tu tak banyak parking kereta. Kalau you guys pergi Putrajaya ni dia punya tempat tak banyak dia tak ada banyak parking kereta sebab masa dulu ditubuhkan Putrajaya, diorang nak cuba buat banyak public transport. Tetapi public transport mungkin kat situ tu kurang dia sikit. Dan satu lagi Putrajaya sebenarnya diorang nak buat banyak untuk berjalan saja. So dia cuba nak kurangkan gas rumah hijau. Dan satu lagi Putrajaya if I'm not mistaken dia banyak pokok. Kat situ pun ada kawasan peatland. Kawasan dia ada taman. Dan kalau kawasan perumahan dia kalau awak perasan dia tanam banyak pokok. So itu adalah salah satu dasar teknologi hijau menggunakan konsep teknologi hijau. Okey, so ingat teknologi hijau tadi ada berapa tonggak? Untuk tonggak teknologi hijau kita ada berapa? 4. Very good. Apakah itu? Sosial. Tenaga alam sekitar. Very good. Satu lagi tenaga alam sekitar. Sosial. Ekonomi. Yes, very good. So ini adalah bangunan Putrajaya. Ini adalah pusat kita semula di Cyberjaya. So awak tengok kat sini kan. Tenaga solar. So yang ini saya ambil satu.
panel tenaga solar dapat ditukar kepada tenaga elektrik. Okey, salah satu teknologi hijau yang paling famous sekali adalah dekat jalan raya. Bila korang bawa kereta, katakanlah ataupun korang bawa motor malam-malam, korang akan perasan kan dekat tengah jalan tu yang bezakan antara kanan dan kiri tu, orang ke depan dengan ke belakang, kan dia ada tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah tu perasan tak ada lampu yang berkelip-kelip. Dia ada lampu. Macam kalau dia sulungan lampu dia ataupun dia ada lampu. Kalau awak perasan antara jalan tu sebenarnya ada lampu yang kecil tu dia menggunakan tenaga solar tau. So maksudnya waktu siang dia akan trap cahaya matahari. Bila malam dia keluarkan lampu tenaga cahaya. So itu pun adalah salah satu kita kata kita panggil dia sebagai aplikasi teknologi hijau, menggunakan konsep teknologi hijau. Kenapa saya kata lampu yang ada dekat jalan tu yang dia boleh menyerap tenaga cahaya matahari, malam tu dia boleh keluarkan cahaya, saya kata dia menggunakan aplikasi teknologi hijau. Kenapa saya kata ciptaan itu menggunakan aplikasi teknologi hijau? Why? Why? Why itu menggunakan dasar teknologi hijau? Kenapa? Sebab dalam dasar teknologi hijau, apa yang kita nak cakap? Kenapa saya kata lampu tu adalah produk teknologi hijau? Sebab dalam penghasilan lampu yang menggunakan panel solar itu, ia menggunakan tenaga atau sumber yang boleh diperbaharui. So, sebab itu kita kata dia adalah ia adalah salah satu produk yang menggunakan teknologi hijau. Okay, right. Now, macam ni tau. Tajuk ni dia adalah sangat besar. Tapi tak apa. Saya bagi awak satu hint sikit lah. Macam husband saya, sebenarnya saya nak cakap macam ni tau. Dasar teknologi hijau untuk Malaysia adalah sangat baru. Tetapi di luar negara, diorang dah lama dah menggunakan dasar teknologi hijau. Macam mana saya boleh tahu pasal bangunan-bangunan Putrajaya tu kan? Sebab dulu masa husband saya buat praktikal, dia actually dia ambil arkitek. Tapi saya malas nak cakap arkitek sebab malas nak bagi tahu orang sebab nanti semua orang ingat aspek rumah saya lawa, tapi masalahnya rumah saya renovation satu pun tak ada, rumah asal macam tu kan. So basically janganlah awak ingat kalau saya kata husband saya arkitek, rumah saya cantik. Tak cantik langsung, biasa sangat. So saya nak cuma cakap macam husband saya, dia ambil architecture dekat overseas dan dia kerja kat sana. So lebih kurang apa, belajar 4 tahun, kerja 4 tahun, dan dia sebenarnya dia dah biasa dengan teknologi hijau which is 20 years ago. Okay, 20 years ago dia dah memang dia punya architecture dan dia boleh pengkhususan adalah bahagian teknologi hijau. Maksudnya macam mana dia nak bina bangunan yang dapat mengurangkan tenaga. Okay, so bila dia sampai balik kat Malaysia, dia punya pengkhususan adalah buat hospital. So dia boleh tolong bina hospital yang boleh mengurangkan tenaga. Dan satu lagi, tapi masa zaman hospital bukan everyday buat hospital kan, bukannya tiap-tiap tahun ada buat hospital. So husband saya sebelum dapat apa-apa projek kadang nak survive kan. So macam company dia buat renovation macam mana nak buat apa-apa bangunan yang dapat mengurangkan tenaga. So basically macam yang awak tahu tak yang macam R&R. R&R kan dah banyak surau yang dibuat open air kan. So it's starting macam husband saya mula-mula dulu, saya rasa macam 15 tahun lepas ke berapa tahun lepas pun memang ada company-company minta diorang design any surau ke yang cantik dan dapat mengurangkan penggunaan aircon. Kenapa kita kata kalau kita bina bangunan dapat mengurangkan penggunaan aircon tu, apa kebaikan? Soalan saya. Apakah kebaikan kalau kita bina surau macam surau yang awak nampak kat R&R? Okey, tiba-tiba saya rindu. Surau yang dekat R&R tu, saya kata surau-surau itu dia menyokong dasar teknologi hijau. Kenapakah surau-surau kat situ menyokong dasar teknologi hijau? Menggunakan teknologi hijau. Why? Kenapa saya kata surau-surau dekat R&R tu dia menggunakan teknologi hijau? Dia sokong teknologi hijau. Kalau macam dulu husband saya kata ramai orang nak buat surau begitu, satu dia kata cantik. Dan satu lagi dia kata diorang suka dijimat tenaga sebab tak menggunakan aircon. Tapi husband saya cakap sebenarnya itu adalah part of teknologi hijau. Sebab dia tidak buat apa. Kenapa tak menggunakan aircon tu adalah part of teknologi hijau? Kenapa? Sebab aircon,
Teruskan. Ada angin je. Ada angin je, very good. Untuk kita, satu lagi untuk kita yang tak belajar ni, kita rasa seronok je ada angin. Lepas tu perasan tak ada tanam pokok hijau, landscape macam feel kat Bali kan. Kita rasa macam cantik, air mengalir semua macam tu kan. So untuk kita lebih kepada landscape dengan nilai estetika. Tapi kalau orang yang bina bangunan, bina something, tidak menggunakan aircon tu dia akan mengeluarkan CFC. So CFC adalah salah satu contoh gas rumah hijau. So bila kita tak menggunakan aircon, tiada CFC dibebaskan. Bila tiada CFC dibebaskan, kita dapat mengurangkan penghasilan gas rumah hijau. So senang kata macam ni, kenapa tajuk ni dicipta untuk awak? Ada orang rasa macam, ada certain orang rasa macam, apa benda tajuk ni kan mengarut. Sebenarnya untuk saya, tajuk ni sebenarnya adalah untuk build awak punya in the future. Maksud saya pendidikan bukan kita boleh nampak grade sekarang tau. Bila kita cerita pasal pendidikan atau teknologi hijau, sebenarnya ini adalah untuk awak punya self-conscious sendiri. Esok katakanlah kalau awak jadi engineer, awak nak jadi engineer macam mana? Kalau awak jadi doktor, awak nak jadi doktor yang macam mana? Kalau awak jadi jurumah, awak nak jadi jurumah yang macam mana? So senang kata, everything, apalah awak jadi in the future, 5 years from now, kalau boleh awak cuba implement teknologi hijau ni dalam kehidupan seharian awak. Okay, so sebagai contoh macam guna aircon, kalau boleh kita janganlah nak gunakan aircon. Now, satu lagi, dalam katakanlah certain bangunan yang begini, okay, senang kata kita nak ramaikan orang, katakanlah macam arkitek atau engineer yang dapat cipta satu bangunan yang dapat mengurangkan penggunaan bahan yang bergantung kepada sumber yang boleh diperbaharui, yang tidak boleh diperbaharui. Itu yang kita kata dia sebenarnya kita belajar dasar teknologi hijau ni, sebenarnya kita nak cakap macam ni tau, bahasa saya paling mudah. Awak ni semua, kita orang sains, kita bukan orang kaya. Kita orang sains tapi kita lah yang build negara. Macam ni, kita nak buat bangunan, macam bangunan Putrajaya, kita nak buat bangunan cantik. Ini semua adalah orang sains tau. Maksud saya, kita orang sains, awak nanti jadi engineer ataupun jadi apa sahaja dalam bidang sains, sebenarnya awak yang nak bina negara ni. You guys adalah, orang kata adalah, nak cakap apa, awak adalah harapan negara. Okay, so hopefully nanti korang, bila korang kerja, any bahagian, korang menggunakan teknologi hijau ni. Apakah itu teknologi hijau? Teknologi hijau adalah satu teknologi yang dapat mengurangkan kerosakan alam. Okay, so dalam teknologi hijau ni sebenarnya dia merangkumi banyak benda. So macam bina bangunan. So bangunan yang korang nampak ni adalah bangunan yang dapat mengurangkan pencemaran alam. So itu adalah teknologi hijau. Dan basically teknologi hijau ni adalah sangat baru untuk kita. Okay. Now katakanlah tak semestinya korang kena jadi arkitek, engineer, barulah korang boleh orang kata baru boleh menggunakan teknologi hijau. Katakanlah korang suri rumah. Ini macam kat Jepun tau. Saya nak sampai kat Jepun ni sebenarnya. Suri rumah, katakanlah korang belajar pertanian tak? Budak pertanian tahu kot ni. Bukannya awak kena jadi arkitek barulah awak boleh menyokong dasar teknologi hijau. Kalau awak suri rumah pun sebenarnya awak boleh menggunakan teknologi hijau. Okay, so dekat rumah macam mana kita boleh gunakan teknologi hijau ni? Orang pertanian mesti tahu ni. Lemau Isnin kan. So dasar teknologi hijau yang paling famous, kalau lah korang ada tengok TikTok ke whatsoever kan, saya ada baca ada satu tau, ada orang ni dia potong kulit pisang tu, dia potong kulit pisang, dia letak dalam air tau. Dia letak dalam air, dalam kulit pisang tu dia ada banyak minerals tau, dia ada potassium, dia ada kalsium, dia ada banyak magnesium whatsoever. Bila dia potong-potong kulit pisang and then dia simpan dalam satu bekas, makin lama makin banyak, katakanlah makin lama makin banyak mineral yang dibebaskan daripada kulit pisang. So kemudian daripada air kulit pisang tu dia spray untuk pupuk. So itu juga adalah sebagai dasar teknologi hijau. Baja kompos, yes, very good. So senang kata jika kita dapat recycle, membuat baja, itu pun adalah salah satu amalan-amalan teknologi hijau. So teknologi hijau bukanlah sahaja awak bina bangunan, barulah kita kata kita support teknologi hijau. Maksud saya dekat sini, kalau kita suri rumah pun kita boleh menggunakan konsep teknologi hijau. Tadi yang saya cerita pasal bangunan, saya nak cerita katakanlah nanti kalau in the future korang pilih course, apa-apa course, engineering ke whatsoever ke apa, so korang boleh aplikasikan teknologi hijau tu. Okay,
Now, so dalam teknologi hijau, saya nak cerita satu. Ada satu perkataan paling penting adalah ecoenzim. Pernah dengar tak perkataan ecoenzim? You guys pernah dengar ecoenzim tak? Pernah dengar tak ecoenzim? Tak. Tak. Okey. Pertanyaan, pernah dengar ecoenzim tak? Tak pernah. Tak pernah. Okey. Now, ecoenzim ni dia adalah untuk menghasilkan ejen pembersih, pencuci pinggan mangkuk atau pencuci lantai menggunakan sisa-sisa daripada kulit-kulit buah-buahan. Okey. Now, dekat sini kalau kita tengok recycle, katakanlah kulit-kulit sayur-sayur ke ataupun kulit-kulit buah-buahan ni, kita boleh buat dua benda. Satu adalah ecoenzim, satu lagi kita boleh buat baja. So baja ni kita ada dua jenis baja. Satu adalah baja kompos, penggalak atau baja semula jadi. Satu lagi adalah baja folia cecair. Kalau folia ni dalam bentuk cecair tau, air. Folia. Awak simpan lama dia cecair. Dia macam air, jadi macam air teh je. And then kita spray. Okay. Now, so dekat sini, penggunaan teknologi hijau kita boleh gunakan dia sebagai ecoenzim. Kemudian kita boleh buat baja. Ketiga boleh buat biogas, tapi biogas ni dekat rumah ni susah sikit lah nak buat kan. Biogas ni macam bahan bakar. So biogas ni kalau untuk suri rumah maybe kita tak buat. Now, menghasilkan kulit tepung daripada kulit pisang. Okay. Ini adalah biotech lah ni. Okay, dan satu lagi adalah baja folia. Now, bioplastik ni kita nak cakap kita hasilkan plastik. Tetapi plastik tu adalah lebih mesra alam. So plastik itu diperbuat daripada kulit pisang. Pernah tak dengar yang polisterin yang diperbuat daripada ubi kayu? Lepas korang makan atas polisterin, lepas tu korang boleh makan polisterin tu. You guys pernah baca tak tu? Dia ada satu kertas tau. Kertas polisterin tau. Yang biasa kalau kertas polisterin tu kita buang, dan kertas polisterin tu biasanya dia mencemarkan alam. Tapi ada satu invention, kertas polisterin tu diperbuat daripada ubi kayu. Dia bentuk dia lebih kurang sama. And then orang tu dia tunjuk bila dah lepas makan, dia boleh makan pula pinggan tu. Pernah nampak tak? Pernah nampak tak? Kan? Ada kan? Macam pernah dengar. Macam. Tapi yang sekarang kita dah cipta. So sekarang korang punya tugas, sebenarnya korang punya cabaran adalah kita nak cipta satu bahan tetapi kita nak cuba kurangkan kos. Untuk saya tahu, masalah dengan teknologi hijau, kita dapat kita dapat menjaga bumi kita daripada pencemaran alam. Tetapi kos itu yang mahal. Maksud saya macam kita adalah negara kita, macam kita dalam keadaan sekarang. Sebenarnya kita macam ni, duit dan alam sekitar. Untuk orang yang ekonominya tidak berapa stabil, of course kita akan pilih duit. Contohnya kalau orang tu nak berjual-jual. Kalau lah kita ada satu bahan yang katakanlah menggunakan teknologi hijau. Maksudnya tidak mencemarkan alam, macam saya kata polisterin tu. Okay, tetapi harga dia satu ni harga dia RM1. Berbanding satu yang biasa, harga dia 10 sen. Kalaulah kita sebagai peniaga yang financially kita tak stabil, of course kita akan pilih yang murah. So sekarang untuk saya tahu cabaran teknologi hijau, kita dah tahu konsep teknologi hijau, cabaran dia paling utama untuk saya adalah kos. Kebanyakan produk-produk yang dihasilkan menggunakan teknologi hijau ni, kalau kita nak beli, harga dia mahal. Kalaulah orang peniaga biasa yang kita pakai polisterin biasa, harga dia satu tu adalah 10 sen. Which is kalau lah orang tu nak survive, financial tak stabil, of course dia akan pilih yang lebih murah. So untuk saya, teknologi hijau ni katakanlah kalau saya discuss dengan husband saya sekalipun, dia kata adalah satu kita punya masalah paling utama adalah kos. Ya Idina? Idina nak tanya apa? Idina. Tak cikgu, tutupkan. Terima kasih cikgu. Okay. Alright. So saya cerita dekat awak ni, in case in the future awak sambung masuk U apa-apa course, kalau lah menggunakan dasar teknologi hijau, satu yang kita nak cuba adalah pasal kos. Kita cuba nak support teknologi hijau, tetapi selalu menjadi cabaran utama adalah harga. Untuk saya lah yang saya nampak. Macam negara-negara maju macam dekat US atau dekat Australia, diorang dari segi ekonomi, diorang dah stabil. Maksud saya, kalau lah orang pergi Australia, kerja dia petik buah. Tak kerja petik buah dekat Australia pun dah kaya. Tahu tak? So maksudnya dekat negara-negara yang dah maju, diorang boleh guna teknologi hijau adalah satu bila diorang punya ekonomi dah stabil.
Bila ekonomi dah stabil, diorang boleh invest lebih untuk beli teknologi yang mahal sikit. Tetapi kita Malaysia ada satu masalah, kita punya ekonomi belum stabil. So bila ekonomi kita belum stabil, antara duit dan juga teknologi, kita akan fikir duit dulu, cost. So hopefully in the future nanti korang boleh fikir, hopefully in the future kita punya ekonomi makin stabil. So faham tak maksud saya kat sini? Faham tak? Macam kita nak beli aircon, satu aircon yang dia kata dia boleh mengurangkan CFC. Harga aircon tu satu RM5,000, katakanlah RM4,000. Ada satu aircon, dia punya fungsi dia sama, dia sejuk juga. Harga aircon tu katakanlah RM2,000. Kalau korang yang tak ada duit, so of course korang akan pilih aircon yang lebih murah. Itu sekarang kita punya masalah. So in the future kita ada masalah dari segi tu, kos dan juga nak menjaga alam sekitar. So kat situ maksud saya kita beri awak pendedahan ni, so in the future awak tahu nak pilih yang mana satu. Maybe kita boleh beli yang mahal sikit tetapi pada masa sama kita boleh jaga alam sekitar. That kind of thing. So maksudnya dalam hidup awak nanti awak ada pilihan. So bila kita cerita pasal teknologi hijau nanti korang boleh membuat pilihan lebih bijak daripada tu. Okay? Alright. So ni kita dah cerita. Alright. So potensi. Yang ini saya tak tahu kenapa. Yang ini tak ada dalam buku teks biologi tetapi ini adalah dalam buku teks sains teras tau. So dia cerita kat sini ekoenzim ni adalah hasil daripada proses penampaian. So ekoenzim ni kita boleh gunakan untuk pencuci. Okay. So ni. So apa kebaikan ekoenzim berbanding pencuci yang kimia tu? Adalah kebaikan dia adalah ni. Ekoenzim adalah hasil daripada proses penampaian. Okay. Dan satu lagi, ekoenzim ni kebaikannya, kita tak perlu sental kuat-kuat. Sebab dia boleh tanggalkan lemak dan geris dengan lebih mudah. Dan satu lagi, ekoenzim ni tak menghasilkan banyak bubble. Tapi kalau kita cuci pinggan mangkuk ke whatsoever, korang suka bubble kan? So tapi dalam kes ni rupanya bubble tu dia boleh menyumbatkan saliran air tau. Tetapi kalau kita pakai ekoenzim, dia tak banyak bubble. Bila dia tak banyak bubble, dia tak akan menyumbatkan saliran. Sebenarnya buih sabun tu sebenarnya tak elok banyak tau. Tapi kita suka banyak kot. Macam kalau korang ada pencuci muka, kan ada satu pencuci muka yang banyak foam. Tapi kalau orang yang kulit sensitif, dia pakai Cetaphil tau. Cetaphil, kalau you guys pakai produk Cetaphil, dia tak banyak buih tau. So sebenarnya produk yang bagus adalah produk yang tak banyak buih. Tapi kadang-kadang kita dah terbiasa dengan buih, kita rasa macam kalau tak ada buih, kita tak feel tau. Ada tak orang rasa macam saya? Kalau saya lah, mula dulu saya rasa saya nak ada buih. Macam anak saya, dua orang anak saya adalah eczema yang tak boleh, masa dia kecil-kecil dulu dia tak boleh sabun biasa. So biasanya saya akan kena mandikan anak saya dengan Cetaphil. Masalahnya Cetaphil, mula saya nak pakai Cetaphil tu, saya rasa tak feel nak mandikan anak saya sebab dia tak ada buih. Saya rasa macam tak sabun. Okay. Rasa tak bersih. Betul-betul. So tapi rupanya kalau orang yang allergic, sebenarnya dia tak boleh sabun tu. So saya pakai Cetaphil. Masa mula nak biasakan Cetaphil tu, saya rasa sesama, saya rasa macam dah rasa tak bersih. Tapi macam tu lah. So ekoenzim is like that. Ekoenzim dia tak banyak bubble. Tapi sebenarnya dari segi effectiveness dia lebih efektif berbanding sabun pencuci yang biasa. Okay. Right. So ini boleh buat kat rumah tau. So ekoenzim ni, siapa rajin nanti korang buat, saya cubalah kalau saya rajin buat kan. So proses dia menggunakan proses penampaian. So dia menggunakan yeast. Kita pakai parutan lemon, kita letak gula. Okay, soalan saya. Kenapa mesti letak gula? Kenapa dalam proses menghasilkan ekoenzim dia mesti ada gula? Why gula? Kenapa gula? Ini proses penampaian. Kenapa kena pakai gula? Yeast ni, kenapa yeast kena ada gula? Ya, nak hidupkan yeast. Thank you, Jimmy. Okay, nak hidupkan yeast. Jimmy, kalau yeast tu kita pakai yang kering, dia boleh hidup tak, Jimmy? Lambatlah, Jimmy. Okay, tak boleh. So, ni macam nak buat donat. Ya. Weh, hidupkan yeast. Boleh? Tak boleh lah, Jimmy. Awak ingat, yeast ni adalah benda hidup, mikroorganisma. So, any mikroorganisma memerlukan air. Kalau Jimmy cakap boleh, maksudnya Jimmy tak pernah buat donat dah ni. So, kalau lah orang nak buat roti, dia mesti yeast tu letak air. Dan air tu, boleh tak air tu sejuk? Kalau nak bagi yeast tu berkesan, bertindak balas, yeast tu nak air tu suhu berapa?
Okay, saya bagi tahu awak. Ini adalah tajuk respirasi sel tau. Dalam tajuk respirasi sel, ini adalah fermentasi alkohol. Dalam fermentasi alkohol ni adalah glukosa akan dioksidakan terus menjadi etanol dan juga tenaga. So dalam kes ni, yeast ni adalah benda hidup. Bila yeast ni benda hidup, dia perlukan air. Dan air yang sesuai adalah pada suhu lebih kurang 35 hingga 40. Sebab tu kita perlukan air suam. So senang kata, tindak balas yeast dengan gula tambah dengan air, ini tindak balasnya. Dia akan menghasilkan glukosa, dia akan menghasilkan etanol dan juga tenaga. Kemudian, yang ini yang selalu kena buat. Okey, buang gas yang terhasil 3 kali sehari. Yang ini, bila yeast tu benda hidup, awak ingat, benda hidup dia akan menghasilkan bahan buangan tau. Dia akan menghasilkan gas methanite, if I'm not mistaken. So sebab tu bila kita buat benda tu, kita kena buka sekali sebab ada bahan buangan daripada yeast. Awak ingat yeast benda hidup. Benda hidup dia hasilkan gas buangan, gas yang tak elok. So sebab tu gas methanite, if I'm not mistaken. So bila kita buat penampaian ni, lecehnya sikit, awak kena buka sebab nak buangkan gas yang metana, yang tak elok tu. So ini adalah ecoenzim. Okay, yang ni korang boleh buat sendirilah. So aplikasi, senang kata saya nak last sekali. Aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah. Pernah dengar tak perkataan sains sosial? Ini adalah tajuk baru tau. Saya perasan bio, silibus baru yang recently bio, dia nak cakap macam ni tau. Kalaulah korang ambil bio ni bukannya kerja dia orang, bukannya kerja kalau korang ambil bio, kerja mesti jadi cikgu, mesti jadi doktor, mesti jadi dentist atau farmasi. Senang kata, dalam bidang sains ni lebih daripada tu. So, salah satu bidang yang dia tekankan masuk dalam silibus adalah sains sosial. So, now sains sosial ni adalah apa? Sains sosial ni adalah bidang untuk meningkatkan kesedaran individu terhadap alam sekitar. Kedua, memberi pengetahuan kepada individu terhadap alam sekitar, memperolehi kemahiran menyelesaikan masalah dan juga mengambil berat. So sekarang objektif pendidikan alam sekitar. Kita nak cakap macam ni, ini biasa kita buat dan kalau boleh kita mula dengan awak. Macam contoh macam korang pergi pasar malam. Korang buang sampah merata-rata. Korang pergi tengok bola. Korang buang sampah merata-rata. Lepas tu ayat korang cakap macam ni. Alah, maksudnya macam ni. Awak rasa it's okay buang sampah merata-rata sebab nanti ada orang tolong kutip kan? Pernah tak korang dengar orang buat perangai macam tu? Dia buang sampah merata-rata. Sebab dia kata ada orang yang akan tolong kutip kan? So actually benda tu adalah satu attitude yang tak bagus. Dan saya bukannya nak menuduh ke mana-mana, tapi senang kata benda tu memang dekat dalam masyarakat kita memang begitu. So kita nak mula dengan awak. Besok awak jadi parents, awak ada family sendiri, jadilah family yang menjaga alam sekitar. Ajarlah anak awak jangan buang sampah merata-rata. Ajarlah anak awak supaya sayang pokok. That kind of thing. So ini adalah daripada implikasi sains sosial. So senang kata sains sosial ni adalah satu bidang. Dia macam meskom tau, macam wartawan tetapi cerita dalam bidang sains. Tu yang saya nak kata, macam National Geographic. Macam maksudnya awak memberi info kepada masyarakat tetapi mengenai sains. So itu kita panggil dia sebagai sains sosial. So senang kata untuk meningkatkan kesedaran orang ramai masyarakat, dia perlu disampaikan, ilmu itu perlu disampaikan. So ilmu itu perlu disampaikan dalam bidang apa? Kita panggil dia sebagai dalam bidang sains sosial. So bidang sains sosial adalah bidang untuk menyampaikan ilmu kepada alam sekitar. So senang kata orang sains sosial ni boleh jadi menteri, boleh masuk politik. Kenapa saya kata kalau orang ambil sains sosial ni boleh masuk politik? Why? Kenapa? Why? Tak tahu. Okay, tak tahu. Cuba. Saya tak tahu. Tak tahu. Okay. Ada certain orang rasa macam untuk awak, you are too young. Awak muda lagi 17 tahun. Tetapi kalau kita ramai ahli politik yang ada experience atau ada knowledge dalam bidang sains sosial, so diorang boleh buat dasar untuk menjaga alam sekitar lebih elok. Senang kata macam ni. Saya cuba cakap cara the nicely. Kita perlukan ramai ahli politik yang mempunyai
education yang mempunyai background daripada bidang sains. Sebab ahli politik inilah yang menentukan hala tuju negara. Ahli politik inilah yang akan menentukan macam mana negara itu dibentuk. Kalaulah kita punya ahli politik tidak punya bidang dari segi sains sosial yang tidak alert terhadap alam sekitar, macam mana kita nak jaga alam sekitar? Faham tak maksud saya? So tajuk ni faham. Tajuk ni sebenarnya berat tau. Tajuk ni bukan cerita saya nak bagi awak je. Tajuk ni saya nak cerita in the future. Kalaulah some of you yang akan jadi ahli politik, yang korang akan jadi engineer, korang jadi apa. So jadilah orang yang boleh mempertahankan alam sekitar. Do you understand what I'm trying to say? Faham tak? So jadilah generasi muda. Generasi tua-tua ni saya dah tak boleh buat apa. Generasi muda yang sayang alam sekitar. So kalau korang nak masuk bidang politik whatsoever, jadilah orang yang punya background daripada agama, daripada sains sosial tu yang ada orang kata, saya nak cakap macam ni. Bila korang berdebat dengan orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu, korang nampak beza tau. So basically sebenarnya benda ni is very important. Sebab ahli-ahli politik yang akan menentukan dasar negara. So hopefully kita belajar benda ni dengan harapan if some of you masuk dalam bidang politik, jadilah orang politik yang mempunyai ilmu terhadap bidang sains. So do you understand? Boleh faham tak? Saya cakap okey kan? Okay. So bidang kita nak sampaikan adalah dari segi komunikasi. So senang kata ini yang saya kata, wartawan yang ada background sains sosial, so dia boleh cerita pasal alam sekitar. Okay, so saya terus nak masuk sini, Tokyo. Alright, so Alhamdulillah. So ini adalah satu tajuk yang saya nak masuk sangat sebabnya benda ni adalah sangat baru. Awak tahu tak, Tokyo, Jepun adalah satu negara yang dia tak ada sumber asli tetapi dia adalah negara maju. Nah, kenapa Jepun ni adalah negara, orang kata Jepun, dia tak ada petroleum, dia tak ada gas asli tau. Dia bergantung kepada teknologi untuk majukan negara dia. Nah, dia Jepun, okay, awak tengok dekat sini tau. Jepun ni banyak menggunakan teknologi hijau. Okay, yang ni saya ambil daripada Facebook. Orang ni duduk dekat Jepun. Okay, now Jepun ni sebenarnya diorang nak tarik diri tau daripada Olimpik sebab dia menggunakan kos yang sangat tinggi. Dan diorang tak ada emas, diorang tak ada gangsa. So macam mana diorang boleh buat pingat diorang ni? Pingat diorang ni diperbuat daripada telefon bimbit. So ada bahagian-bahagian komponen dalam telefon bimbit ni, dia ada emas, perak dan juga gangsa. Emas dia sikit. So bayangkan berapa banyak telefon bimbit yang diorang kumpul untuk mendapatkan emas. So kalaulah awak tengok kat sini kan. So Jepun ni, dia tahu dia nak buat Olimpik lama, dia dah kumpul-kumpul telefon lama ni daripada April 2017 hingga Mac 2019. Dia kumpul sampai ke satu tahap pada tahun 2020, diorang dapat 32 kg emas. Okay, so 30 kg emas yang dia dapat daripada telefon bimbit ni, dia buat medal. Dan juga dia dapat gangsa ni kan, silver dan juga gangsa, ini semua dia dapat daripada telefon. Okay, dia kumpul slow-slow, berapa tahun dia kumpul tu? 2017, 18, 3 tahun. 3 tahun dia kumpul untuk dapatkan, untuk buat pingat. So akhirnya dia dapatlah buat pingat. Okay, ini adalah daripada telefon. Now, kemudian Jepun ni adalah satu negara yang sangat hormat orang tau. Sebab tu pernah tak dengar dulu, kita pernah dalam kita punya sejarah suruh dasar pandang ke timur, dasar pandang ke Jepun. Kenapa Jepun? Jepun adalah satu negara yang teknologi dia bagus dan satu lagi dia sangat menghormati orang, dia menghormati budaya lain dan dia sangat menjaga dia punya budaya dia sendiri. So di Jepun, dia orang respect orang-orang Islam, dia orang buat adalah masjid bergerak. So masjid bergerak ni dia orang buat adalah daripada trak-trak lori. Trak-trak lori ni dia buat untuk tempat solat dan dia boleh bergerak. Okay, so ini adalah kedua, Jepun. Ketiga, dia boleh buat katil. Katil tu adalah daripada cardboard. Korang pernah tengok tak yang hari tu ada orang, dia pergi lompat-lompat atas katil sampai 10 orang, 5 orang pun masih tahan. Pernah tengok tak? Pernah tak? Pernah tengok tak? Pernah kan? So katil-katil ni adalah diperbuat daripada cardboard. Okay, dan uniknya bila diorang dah habis nanti Olimpik, awak tahu tak benda ni akan dikitas semula jadi benda lain pula. So betapa orang kata Jepun ni dia menggunakan konsep teknologi hijau. Okay, so awak tengok daripada dia punya tilam ni pun dia boleh buat benda lain.
So ini kita kata dia teknologi hijau ni adalah teknologi Jepun dia sangat bergantung kepada teknologi hijau sebab dia tak ada sumber asli. Dan tadi, apakah kebaikan teknologi hijau? Kenapa kita baiknya kita menggunakan teknologi hijau ni? Kenapa baiknya menggunakan teknologi hijau ni? What? Apakah kebaikannya? Yang daripada saya membebel tadi, kesimpulannya, apakah kebaikan menggunakan teknologi hijau ni? Dia dapat tingkatkan ekonomi, yes, very good. Lagi? So, sate kan? Sate meningkatkan ekonomi, very good. Lagi? Lagi? Tidak bergantung kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Senang kata, walaupun dia tak ada petroleum, dia tak ada gas, dia tetap boleh menjana ekonomi dia dan dia menggunakan daripada tenaga yang boleh diperbaharui. So, senang kata, ini adalah teknologi-teknologi hijau yang digunakan oleh Jepun. So, senang kata, kenapa saya tunjuk Jepun? Sebab Jepun adalah negara yang paling dekat dengan kita menggunakan teknologi hijau. Okay, stop broadcast. So, saya nak buat satu latihan. So, korang tengok dekat quizzes. Saya try out. Cuba tengok dekat you guys punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak share. Ya, Sekejap. Saya ni. Okay. Your entire screen. Okay. Right. Okay. Share. Okay. Sekejap. Okay. Sabar. Yes. Okay, korang cuba tengok ni. Korang cuba tengok yang kat sini. Korang nampak tak apa yang saya cuba tunjuk ni? You guys nampak tak saya share screen? Korang nampak tak saya share screen? Macam tak nampak je. Ada tak nampak saya share screen? Tak ada. Tak ada. Okay, sekejap Sekejap ya. Okay, nampak? Cikgu dah ada. Alright. So, korang boleh tak klik link dekat yang saya bagi dekat grup Telegram? Korang klik, lepas tu korang masukkan password sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa line slow memang teruk sikit lah. Okay. Off dulu music sebab dia pening kepala. Okay, so semua dah masuk belum? Aisyah masuk. Baru Aisyah. Oviga ada. Adlin ada. Farah. Okay, siapa lagi? Fakri. Farisha. Syaz. Fat. Amira Maisara. Jim. Fakrul tak tahulah. Janganlah letak nama tak tahulah. Saya tak tahu siapa ni. Kalai. Okay, udah. Haha. Amar Syahir. Macam ni lah letak nama penuh kan Amar. Nampak gentleman. Okay, Elisha Isra. Okay, so kita ada berapa orang? Sekejap, hide. Sekejap, kita dah ada berapa orang ni? Okay, kita ada 35. So, dekat sini ada. Okay, right. So, kita boleh mula sekarang yang Bismillahirrahmanirrahim. Start. Sekejap. Apa ni? Sekejap Saya bencilah. Saya nak buat ni. No player current saja. Dah start ke belum? Dah start main ke belum? Korang dah start main ke belum? Sekejap. Kenapa dia kata tak boleh? Sekejap. No player, why? Sekejap. Kenapa tak boleh? Korang dah tekan kod tu kan? 930122 kan? Dah ke belum? Korang dah masukkan belum? Korang dah masuk password belum? Dia terus masuk. Dia terus masuk. Dapat tak klik game tu? Dapat tak klik game tu? Oh, kejap. Saya cuba lagi sekali. Korang ambil link ni, link yang baru ni. Tapi rasa sama je. Alah, macam mana ni? Buang masa. Ni yang saya tak tahan stres ni. Sekejap. Apa ni yang sama tak? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sabar Kalau tak boleh, kita buat malam nanti Kita buat malam nantilah. Sekejap.
Hai. Apa ni? Sabar Tak boleh pun. Hai, hari tu saya main dengan kelas 5 UiTM. Okey. Sekejap. Sains. Korang dapat main tak? Dapat tak? Tak dapat kan? Saya tekan start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Sekejap. Hai. Halah. No player is current. Please your student to join. Saya rasa saya bagi link yang sama ni. Sekejap Sekejap. Korang dah buang masa ni. Sekejap. Copy link to clipboard. Okay. Saya bagi dekat ni. Sekejap. Mana saya punya ni? Okay. Okay, sekejap. One more. Writing, whiteboard, chatting. La ilaha illallah. Okay. Kalau saya tekan dekat chat ni dapat tak? Sekejap Peace. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Try. Tekan yang saya baru bagi tu. Try. Tekan kat situ. Try. Tekan quizzes yang saya bagi dekat link tu. Oh, aduh. Kesiannya korang. Sekejap. Saya cuba tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dan. Mariana. Cuba Cuba sekejap. Baik. Ya, Mariana. Sekejap. Dapat tak? Dapat tak masuk? Start. Ada budak tak? Kenapa currently no player ha? Sekejap. Aduh. Sekejap. Korang dapat? Ni. Dah lah besok ada PPD. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Korang masih lagi dengan saya tak ni? Dapat tak tekan tu? Dapat tak? Tak dapat Saya rasa line saya tak bagus lah. Okay, kalau macam tu tak apalah. Saya cuba buat, nanti saya bagi dia punya ni, kita try malam lah. So saya berhenti dulu kat sini. Sebabnya saya rasa kesian kat awak dalam hari ni hari Isnin. Lepas tu tak dapat. So saya minta maaf sebab game tu problem. So saya cuba malam ni. Malam ni saya buat pukul 8 sampai pukul mula pukul 8 sampai pukul 8.50. Boleh tak? Saya cuba buat kelas tu. Boleh tak? Kita cuba. Kalau kata dah tak okey, and then kita tukar hari lain. Okay. So kesimpulannya kita dah habis tajuk ancaman, kesimpulan kita dah habis tajuk ni. So bila kita habis tajuk ni, kita ancaman alam sekitar. Tadi apa yang kita dah belajar daripada teknologi hijau tu? Apakah yang kita dah belajar mengenai teknologi hijau tu? Fizik ni saya buat malam nanti. Apakah yang kita dah belajar mengenai teknologi hijau ni? Apakah yang kita tahu pasal teknologi hijau ni? Ada berapa dasar? Berapa dasar? 4? Dia ada 4 tonggak kan? Apakah tonggak-tonggak yang paling penting tu? Apakah tonggak-tonggak yang penting tu? Sosial, alam sekitar. Yes, very good. Tadi kita kata kenapa Tokyo tu, ikut pendapat awak, kenapa Tokyo tu dia support dasar teknologi hijau? Kenapa kita kata Tokyo tu dia menggunakan teknologi hijau? Why? Sebab dia orang tak ada tak ada apa ni tadi? Dia orang tak apa? Banyak benda. Dia orang tak ada sumber asli, so dia orang bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada? Teknologi hijau. Yeah, teknologi hijau. Apakah kebaikan teknologi hijau? Apakah kebaikan teknologi hijau? Menggunakan tenaga diperbaharui. Yeah, boleh menggunakan tenaga, boleh diperbaharui dan mengurangkan penghasilan.
Kesan Gas? rumah hijau. Rumah hijau. Yeay, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau disebabkan oleh gas rumah hijau. So bagi saya contoh gas rumah hijau. CFC. Bagi saya contoh CFC. Selain CFC? Aduh, saya frust lah. Saya buat malam tadi ni. Lagi? CFC lagi? Lagi? Metana. Okey. Gas rumah hijau. Yes, kita ada metana, gas karbon dioksida. So senang kata yang paling banyak sekali adalah gas karbon dioksida, metana dan juga CFC. So ada tak gas rumah hijau yang boleh menyebabkan hujan asid? Boleh tak bagi saya contoh gas-gas rumah hijau yang boleh menyebabkan hujan asid? Yang ni saya cuba buat malam. Saya tak kira saya nak buat juga malam ni. Sebabnya penat saya dah buat saya dah set up quiz ni. Ada tak gas yang boleh menyebabkan hujan asid? Apa? Lagi sekali? Apa dia? Sulfur dioksida. Apa yang? Sulfur dioksida dan satu lagi? Sulfur dioksida dan satu lagi? Satu lagi? Nitrogen. Nitrogen dioksida. So senang kata gas-gas rumah hijau ni dia boleh menyebabkan hujan asid dan juga bila gas-gas rumah hijau ni menyebabkan orang kata kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni dia akan menyebabkan apa? Kesan jangka masa panjang. Kesan rumah hijau ni akan menyebabkan apa? Apa jadi pada iklim? Perubahan iklim. Apa jadi pada iklim? Pemanasan Ya, global. very good. Ya, perubahan iklim dan juga pemanasan global. So saya minta maaf. So hari ini adalah satu yang tak bagus sikit sebabnya satu saya dah perasan satu line saya tak bagus sikit. And then itulah nak cakap macam mana dugaan belajar online ni is like this lah. Kadang-kadang untuk saya line tu tak memberi kerjasama yang bagus pada saya dan for that saya minta maaf and then terima kasih. Kita dah habis bab 10.